Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini untuk topik kuliah fiqh ibadat yang seterusnya, iaitu di bawah tajuk fiqh zakat. Sebelum saya meneruskan sesi kuliah kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya nama diberi Dr. Najihah binti Abdul Muttalib. Dr. Najihah binti Abdul Muttalib. Saya dari Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Universiti Malaysia Terengganu. Jadi topik pada kali ini adalah berkaitan dengan zakat. Zakat merupakan salah satu ibadat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam apabila cukup syarat-syarat yang telah digariskan. Kiranya topik zakat ini merupakan salah satu topik yang berada di bawah khusus fiqh ibadat kita lah. Dari segi pengenalan, syariat Islam adalah satu peraturan yang dapat memenuhi keperluan asas hidup manusia, termasuklah dari segi pembentukan akhlak Muslim. Sebagaimana yang kita tahu, Islam adalah satu agama yang syumul. Syariat Islam adalah satu undang-undang yang sempurna, yang komplit, yang syumul, yang memenuhi segala keperluan hidup manusia. Termasuklah dari segi pembentukan akhlak dan juga ekonomi Islam. Kenapa zakat ini dikaitkan dengan pembentukan akhlak Muslim? Zakat sebenarnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membentuk pribadi manusia. Bagaimana zakat itu dapat membentuk pribadi manusia? Fungsi zakat adalah untuk mengawasi pendapatan seseorang supaya penyuburannya tidak melanggar batas keadilan sesama manusia. Di sini dikaitkan dengan zakat dikaitkan dengan pembentukan pribadi manusia, khususnya dari segi bagaimana kita nak mengendalikan harta yang kita miliki. Di sana Islam telah menggariskan panduan bagaimana kita nak mengumpul harta, bagaimana cara kita nak mengumpul harta, bagaimana cara kita nak mengagihkannya. Di samping kita perlu tahu peraturan-peraturan dan panduan-panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud, serulah mereka yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Sekiranya mereka mematuhi peraturan ini, beritahulah mereka bahawa Allah telah mewajibkan zakat ke atas mereka yang diambil daripada orang kaya, lalu diagih-agihkan kepada orang fakir di kalangan mereka. Maksudnya dekat sini, dari segi pembentukan pribadi manusia yang ditekankan dalam bab zakat ataupun dalam ibadat zakat ini, dia lebih fokus kepada akhlak di antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin. Dalam hal ini, orang kaya mempunyai perlu mengendalikan harta yang mereka miliki dan ada hak dalam harta mereka, ada hak untuk mereka yang miskin. Jadi dekat sini Islam telah menggariskan satu garis panduan yang komplit untuk kita jadikan panduan dan kita ikuti dalam kehidupan kita lah, bagaimana kita nak mengendalikan harta yang kita miliki. Seterusnya kita pergi kepada dari segi definisi hukum dan dalil. Apakah maksud zakat? Zakat dari segi bahasa bermaksud bersih, tambah dan subur. Maksudnya dalam bahasa Arab,
Zakat, bila disebut zakat, perkataan zakat itu bermaksud bersih, tambah dan subur. Okay, dari segi istilah pula, zakat adalah kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Okey, maksudnya zakat adalah satu kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta. Okey, ada zakat pendapatan, ada zakat emas, zakat tanaman, zakat binatang ternakan dan seumpamanya, yang mana kita wajib keluarkan kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Kalau tak cukup syarat, tak wajib keluarkan. Tapi bila dah cukup syarat, kita wajib keluarkan zakat. Okey, apa syarat-syaratnya kita akan tengok selepas ini. Dari segi sejarah pensyariatan, zakat mula disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebelum difardukan ibadah puasa Ramadan. Okey, sebagaimana yang kita tahu, mungkin kamu semua dah belajar sebelum ini berkenaan dengan fiqh puasa. Okay, puasa juga telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Tetapi zakat disyariatkan sebelum puasa difardukan kepada umat Islam. Okay, seterusnya kita tengok dari segi hukum. Okay, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib apabila cukup syarat-syaratnya. Dan ia merupakan salah satu rukun Islam. Okey, bila kita mengaku kita adalah sebagai umat Islam, salah seorang umat Islam, individu Muslim, jadi kita perlu, wajib kepada kita untuk mengeluarkan zakat kerana zakat merupakan salah satu rukun Islam. Jadi bila cukup syarat terhadap harta kita, jadi kita wajib mengeluarkan zakat. Hukumnya adalah wajib. Okay, dalil berkaitan dengan zakat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya, dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okey, dekat sini kita wajib menunaikan solat, dalam masa yang sama kita juga wajib mengeluarkan zakat. Bila kita sebut kita sebagai umat Islam, kita tak boleh ambil sedikit-sedikit ataupun kita tak boleh nak tunaikan ibadat, puasa kita buat, solat kita tak buat, zakat kita tak buat. Tak boleh. Kita kena tunaikan semua rukun Islam yang telah termaktub dalam garis panduan Islam. Okay, jadi dekat sini, bila kita dah dirikan solat, okay, apabila cukup syarat terhadap harta yang kita miliki, kita wajib mengeluarkan zakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada hikmah pensyariatan zakat. Okay, dekat sini digariskan sebenarnya ada banyak lagi hikmah berkaitan kenapa zakat ini disyariatkan kepada kita umat Islam. Di sini saya akan ketengahkan 5 hikmah kenapa zakat disyariatkan. Okay, yang pertama, untuk membiasakan diri pengeluar dengan sifat pemurah dan mulia, membuang sifat kedekut dan bakhil. Okay, biasanya kita manusia ni lah, biasanya bila kita ada harta yang banyak, okay, kita akan rasa tamak ataupun kita akan rasa sayang kepada harta kita. Kita akan jadi kedekut, kita akan jadi bakhil. Okay, bila kita sebelum kita miliki harta tu, kita berazam nak bagi, nak sedekah dekat orang ni, nak bagi, nak bantu fakir miskin dan sebagainya. Tetapi bila kita dah ada, kita dah dapat harta tu, kita dah dapat harta tu, jadi kita jadi perasaan mungkin berubah. Kita akan rasa sayang, kita jadi rasa kedekut, kita akan rasa bakhil bila kita ada harta itu. Jadi salah satu hikmah zakat adalah untuk membuang sifat-sifat yang terkeji itu. Untuk membiasakan diri kita sebagai orang yang memiliki harta, orang kaya, supaya kita dah biasa dengan sifat pemurah dan mulia. Yang kedua adalah
untuk mengeratkan hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat. Okey, bila orang kaya yang mengeluarkan zakat ini, kita namakan ia sebagai orang kaya lah. Okey, dan orang miskin yang menerima zakat ini, bila ada pertalian, dia akan wujud pertalian ataupun hubungan kasih sayang bila si kaya memberi zakat kepada si miskin. Okey, jadi dekat sini hikmah zakat adalah untuk mengeratkan hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat. Okey, seterusnya adalah untuk memelihara perbezaan tingkat kehidupan sosial umat Islam. Tiada perbezaan di sisi Allah antara yang kaya dengan yang miskin. Okey, jadi bila si kaya tadi mengeluarkan harta memberi zakat kepada si miskin, jadi dekat sini si miskin juga dapat berbelanja dengan harta yang dimiliki oleh si kaya tadi. Jadi dekat sini dia akan dapat memelihara perbezaan tingkat kehidupan umat Islam. Okey, yang keempat, hikmah yang keempat adalah zakat dapat menghapuskan sebab-sebab pengangguran. Orang fakir boleh memulakan kerja dengan duit zakat yang diterima. Okey, jadi dekat sini fungsi zakat itu sebenarnya kita nak membantu orang kaya, nak membantu orang miskin. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, bantuan yang diberi itu sebenarnya adalah untuk menjadikan orang miskin tadi, si miskin tadi, dia menggunakan harta yang dia miliki itu untuk dia bekerja lebih gigih lagi. Mungkin dia jadikan modal untuk memulakan perniagaan contohnya. Jadi dengan duit zakat yang diterima, dia dapat jadikan modal untuk meneruskan perniagaan ataupun untuk memulakan perniagaan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain lah. Okey, yang kelima, hikmah pensyariatan zakat adalah zakat dapat membersihkan hati daripada dengki, hasad dan iri hati. Okey, bagaimana zakat dapat membersihkan diri kita, membersihkan hati kita daripada hasad, dengki, iri hati? Okey, bila si kaya, ada contohnya kita ada jiran yang kaya lah, dengan harta yang banyak, rumah yang banyak, rumah yang besar dan sebagainya. Jadi kita ni sebagai orang miskin, bila orang kaya tadi bakhil contohnya, dia akan wujud rasa iri hati dengan kekayaan yang dimiliki oleh si kaya tadi. Tetapi sekiranya si kaya tadi mengeluarkan zakat, dia akan berkongsi harta yang dimiliki dengan orang miskin. Dia secara tak langsung dia akan menghapuskan sikap ataupun sifat hasad, dengki dan iri hati yang dimiliki tadi. Okey, itu hikmah, 5 hikmah pensyariatan zakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat. Apa hukum sebenarnya orang yang tak nak mengeluarkan zakat? Okey, hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana mengingkarinya. Maksudnya diingkar akan kewajipan zakat tadi. Ulama telah bersepakat bahawa sesiapa yang mengingkari kefarduan zakat, dia telah kufur dan keluar dari Islam. Maksud dekat sini, kalau seseorang itu diingkar, dia tak nak terima, diingkar tentang kewajipan zakat, tak nak terima langsung, kata zakat ni wajib, kena keluarkan bila cukup syarat. Jadi orang ini, ulama telah bersepakat bahawa dia telah kufur dan keluar dari Islam. Jangan main-main Maksudnya kita tak terima rukun Islam tadi. Kita tak terima kefarduan zakat, bermaksud kita tak terima syariat dan rukun Islam yang telah digariskan dalam syariat kita. Okey, yang kedua, hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana bakhil dan kedekut, sedangkan dia beriktikad dengan kewajipannya dan mengakui kefarduannya. Dia berbeza. Orang yang kedua ni pula, dia enggan mengeluarkan zakat bukan sebab dia kufur ataupun bukan sebab dia ingkar
akan kefarduan zakat ni, tetapi sebab dia bakhil, dia sayang kepada harta dia, jadi dia tak keluarkan zakat. Jadi orang sebegini telah dihukum, ulama bersepakat bahawa dia telah fasik dan berdosa, di samping akan dikenakan azab siksa yang pedih di akhirat. Dia tahu zakat tu wajib keluarkan. Dia tahu Islam telah menggariskan kewajiban kefarduan zakat ini bila cukup syarat. Tetapi dia tak nak bayar zakat sebab dia enggan mengeluarkan zakat tadi, disebabkan dia sayang kepada harta dia, disebabkan dia dipenuhi, hati dia dipenuhi dengan sikap ataupun sifat bakhil tadi. Jadi orang sebegini dia dianggap fasik, dan maksudnya dia berdosa. Dia berdosa dan dia akan menerima balasan di akhirat nanti. Okey? Okey, kita seterusnya kita pergi kepada syarat wajib zakat. Okay, syarat wajib zakat yang pertama adalah Islam. Kepada siapa diwajibkan zakat? Sudah tentunya dia diwajibkan kepada orang Islam. Okay? Zakat tidak wajib ke atas orang kafir. Kalau orang kafir memang tak wajib lah. Kita orang Muslim wajib, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, mestilah memiliki nisab. Okay, nisab ni apa? Nisab adalah had minimum harta yang dimiliki. Kalau orang miskin yang tak ada harta dan tak cukup had minimum pun, dia ada tapi tak cukup had minimum harta yang perlu dikeluarkan zakat, maka belum cukup nisab dan belum wajib dia mengeluarkan zakat. Okey, seterusnya syarat yang ketiga adalah cukup haul. Okey, cukup haul ni apa? Cukup tempoh. Cukup tempoh iaitu setahun qamariyah atas pemilikan nisab tersebut, kecuali bagi zakat tanaman, zakat buah-buahan dan zakat galian ataupun harta rikas. Okey, untuk zakat pendapatan, zakat emas, zakat harta semua mesti tunggu cukup 1 tahun, cukup haul. Kita dah cukup nisab tadi, tetapi tak cukup lagi 1 tahun pemilikan. Kita miliki, contohnya kita beli emas. Kita beli emas baru satu bulan, tetapi dah cukup nisab dia, dah cukup had untuk mengeluarkan zakat. Tapi dari segi haul belum cukup setahun, maka belum lagi wajib dikeluarkan zakat. Jadi ini adalah 3 syarat wajib zakat, iaitu Islam, memiliki nisab dan cukup haul. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis zakat. Okey, yang pertama adalah zakat emas perak. Okey, nisab. Ini nisab yang maksudnya dia had pemilikan, had yang ada, yang wajib dikeluarkan zakat, had minimum yang dia miliki. Dari segi zakat emas perak, bagi emas, nisab emas dia lebih kurang 96 gram. Cukup 96 gram mengikut uruf setempat. Bila lebih daripada 96 gram, dia wajib mengeluarkan zakat. Okey. Walaupun emas itu dia pakai, tetapi kalau lebih daripada 96 gram, yang lebih itu perlu dikeluarkan zakat. Okey. Yang ni ikut uruf setempat. Uruf setempat tu macam mana? Kadang-kadang setiap negeri berbeza. Kita kena rujuk baliklah pejabat agama. Kalau Terengganu berapa yang telah ditetapkan. Okey. Selangor macam mana? Kedah berapa? Okey. Itu yang dimaksudkan dengan mengikut uruf setempat. Okey. Nisab bagi perak, barangan perak lebih kurang 672 gram. Perak kalau kita miliki, sama ada yang kita pakai ataupun tidak, okey, lebih daripada 672 gram, maka kita perlu keluarkan zakat. Okey, sama juga mengikut uruf setempat. Okey, cukup haul apabila emas perak yang dimiliki cukup setahun qamariyah tanpa berlaku pengurangan dalam tempoh tersebut, wajib keluarkan zakat 2.5% zakat daripada jumlah emas dan perak tersebut. Okey?
Kalau dah cukup nisab emas dan perak ni, okey, kita kena buat kiraan. Tak berkurang lah dalam tempoh setahun tu, tak ada pengurangan. Tapi berlebih-lebih pula, jadi kita kena keluarkan 2.5% daripada jumlah yang wajib dikeluarkan zakat tadi. Okey, seterusnya kita pergi jenis zakat yang kedua, iaitu zakat binatang ternakan. Okey, zakat binatang ternakan ni jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakat. Tak semua binatang ternakan wajib dikeluarkan zakat. Okey, hanya binatang ternakan seperti unta, lembu, kerbau dan kambing termasuk biri-biri yang wajib dikeluarkan zakat. Okey, nisab bagi zakat binatang ternakan untuk unta 5 ekor dan ke atas. Maksudnya kalau dia pelihara unta 4 ekor, tak wajib dikeluarkan zakat. Tapi 5 ekor dan ke atas, dia wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat berapa ekor yang dia perlu keluarkan zakat, maksudnya zakat yang dikenakan tu berapa ekor, dia akan bertambah mengikut bertambahnya bilangan unta yang dipelihara. Okey, untuk lembu dan kerbau 30 ekor dan ke atas. Maksudnya kalau dia pelihara lembu dan kerbau ni 30 ekor, 31 atau 40 ekor, dia wajib keluarkan zakat. Tidak wajib dikeluarkan zakat jika kurang daripada 30 ekor. Okay, bagi kambing dan biri-biri pula 40 ekor dan ke atas. Okay, kalau kurang daripada 40 ekor tidak wajib dikeluarkan zakat, dan syarat khas untuk zakat kambing mestilah dipelihara di padang terbuka pada kebanyakan masa dan dipelihara bukan untuk bekerja. Okay, maksudnya kambing yang dipelihara itu mestilah dipelihara di padang terbuka. Kebanyakan masa dipelihara di padang yang terbuka, maksudnya padang yang rumput yang terbuka lah, dan dipelihara bukan untuk bekerja. Bukan ada setengah, ada mungkin petani-petani yang pelihara kambing untuk buat bekerja dan sebagainya. Jadi tidak wajib dikenakan zakat. Okey, kambing dan biri-biri mesti dipelihara bukan untuk bekerja. Okay, untuk mengetahui berapa kadar wajib dikeluarkan zakat setiap daripada binatang-binatang ini, mungkin boleh tengok penerangan lanjut ataupun boleh rujuk baliklah kepada buku-buku atau video-video yang telah disampaikan oleh ustaz ataupun mereka daripada pejabat agama. Boleh refer juga kepada pegawai dari pejabat agama. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis zakat tanaman. Okey, zakat tanaman dan buah-buahan. Okey, jenis tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat hanyalah yang dijadikan makanan asasi. Okey, bagi kita penduduk di Malaysia, makanan asasi kita adalah padi. Jadi, jenis tanaman yang dikenakan zakat adalah para petani yang menanam padi inilah. Mereka wajib mengeluarkan zakat sekiranya cukup nisab dan cukup haul. Okay, nisab bagi zakat tanaman padi adalah 60 gantang. 60 gantang wajib dikeluarkan 1 gantang. Dikira selepas dibersihkan. Okay, selepas dibersihkan padi yang telah dituai itu perlu dibersihkan. Ada kotoran, ada daun-daun pokok padi. Jadi perlu dibersihkan, dan bila ditimbang cukup 60 gantang wajib keluarkan 1 gantang zakat. Okay, haul tidak disyaratkan cukup haul setahun tetapi mengikut musim. Sekarang ni kan petani di negara kita ada yang tanam padi 2 kali setahun, kan, 3 musim, 2 musim. Jadi dia ikut musim, bukan ikut tahun. Sebagaimana haul bagi jenis zakat yang lain. Bagi zakat tanaman padi tidak sama, tak ikut setahun tetapi ikut musim penanaman padi. Okey, seterusnya zakat barang perniagaan.
Bagi zakat barang perniagaan, nisabnya mengikut nilaian 96 gram emas atau 672 gram perak. Boleh pilih nak buat nilaian barang perniagaan dia tu sama ada dinilai mengikut gram emas ataupun mengikut perak. Okey, timbangan perak. Okey, haul tempoh matang ataupun tempoh yang mewajibkan dikeluarkan zakat apabila cukup setahun qamariyah. Maksudnya setahun qamariyah ni kalau bila tempoh dia bermula mulakan perniagaan itu dan dia dikira sehingga cukup setahun bermula daripada dia memulakan perniagaan. Okey, kita pergi kepada zakat, jenis zakat yang seterusnya iaitu zakat galian dan rikas ataupun harta karun sebelum Islam. Okey, nisab ni maksudnya kalau dijumpai, kita terjumpalah, mungkin kita tempat tinggal kita dulu-dulu ada tertanam harta karun kan. Jadi antara zakat galian dan rikas ini nisabnya sama ada nisab mengikut zakat emas, mengikut nisab zakat emas atau perak, dan tidak disyaratkan haul, wajib dikeluarkan segera selepas diperolehi. Contohnya kamu terjumpalah harta karun yang dah lama tertanam di satu-satu kawasan tu. Jadi bila kamu jumpa boleh diikut sama ada nisab itu ikut nisab zakat emas dan perak, tetapi tidak perlu tunggu cukup haul. Maksudnya bila kita jumpa tu kita perlu keluarkan zakat. Okey, wajib dikeluarkan 1/5 atau 20% daripada jumlah keseluruhan yang kita jumpa. Okey, kalau tadi zakat nisab untuk zakat emas adalah 96 gram. Jadi kalau kita jumpa harta karun itu lebih daripada 96 gram emas, okey, nisab dia, kita perlu keluarkan 1/5% daripada 1/5 ataupun 20% daripada keseluruhan harta rikas ataupun harta galian yang kita jumpa. Okey, dan jenis zakat yang terakhir iaitu zakat pendapatan. Okey, zakat pendapatan ni selalunya kalau kita yang dah bekerja nanti kita perlu keluarkan zakat pendapatan, iaitu gaji, emolumen, allowance, bonus dan sebagainya yang kita perolehi daripada pekerjaan kita. Okey, berapa perlu kita keluarkan? 2.5%. Okey, 2.5% daripada jumlah pendapatan bersih ataupun kasar. Yang ni bergantung kepada kita. Okey, kalau bersih tu maksudnya selepas kita tolaklah perbelanjaan kita, apa yang wajib kita bayar bagi kepada ibu ayah kita, itu boleh. Sama ataupun orang yang tak nak tolak semua, dia bayar berdasarkan pendapatan kasar yang dia dapat. Contohnya gaji, dalam slip gaji kita ada gaji bersih dan gaji kasar kan. Ada yang nak bayar berdasarkan gaji bersih dan ada yang nak bayar berdasarkan gaji kasar. Haulnya biasanya kita bekerja dalam tempoh setahun lah. Okey, untuk zakat pendapatan. Tadi saya dah selesai menerangkan tentang jenis-jenis zakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik yang terakhir saya rasa berkenaan dengan asnaf zakat. Apa itu asnaf zakat? Asnaf zakat adalah golongan yang wajib menerima zakat ataupun golongan yang memerlukan zakat lah. Ya, maksudnya orang kita nak keluarkan zakat, kita perlu beri kepada mereka yang tergolong dalam asnaf zakat. Yang pertama adalah fakir. Golongan fakir, iaitu orang-orang yang tiada harta yang boleh mencukupkan keperluan dirinya. Contoh, dia perlukan RM10 sehari, tetapi dia hanya mampu memperolehi RM3 sahaja sehari. Jadi golongan ini kita kategorikan dia sebagai asnaf zakat kategori fakir, iaitu dia tak dapat mencukupkan keperluan dirinya.
Okey, dia perlu sehari RM10 tetapi dia hanya mampu memperolehi RM3 sahaja. Okey, orang miskin pula, asnaf yang kedua adalah orang yang memiliki harta cukup untuk menampung keperluan atau sebahagian sahaja. Contohnya dia perlukan sehari RM10 tetapi dia hanya mampu memperolehi RM8 sahaja. Okey, ini kategori orang miskin. Okey, amil. Amil adalah pegawai pemungut zakat. Okey, pegawai pemungut zakat ni pun boleh menerima zakat, diberi upah berdasarkan tugas yang mereka lakukan, tidak boleh terlebih atau terkurang. Jadi upah yang diberi kepada amil zakat ni, pegawai yang memungut zakat adalah diambil daripada zakat itu sendiri. Okey, seterusnya adalah mu'allaf. Golongan mu'allaf, asnaf, kategori mu'allaf adalah orang yang baru memeluk Islam dan dijangkakan dengan pemberian zakat, Islam mereka akan lebih kuat. Okey, kita bagi zakat kepada orang mu'allaf, pada orang yang baru memeluk Islam, dengan harapan apabila mereka mendapat zakat itu, keislaman mereka menjadi makin kuat. Seterusnya kita pergi kepada asnaf zakat seterusnya, iaitu hamba. Okey, golongan hamba, yang ni kita membayar zakat dengan harapan dapat membebaskan hamba tersebutlah. Okey, seterusnya orang yang berhutang dengan syarat berhutang untuk tujuan yang dibenarkan syarak. Orang yang berhutang pun layak untuk mendapat zakat dengan syarat bukan dia berhutang untuk pergi main judi ke, bukan dia berhutang untuk pergi beli dadah ke, tapi dia berhutang untuk keperluan. Memang dia perlu berhutang untuk kelangsungan hidup keluarganya, contoh. Okey, mereka ini boleh menerima zakat, tergolong dalam golongan asnaf zakat. Seterusnya orang yang berjuang fi sabilillah, iaitu orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Yang ni kita boleh tengok balik apa definisi orang yang berjuang fi sabilillah dalam boleh refer kepada pihak Baitul Mal ataupun pejabat-pejabat zakat, siapakah kategori pejuang fisabilillah ni. Kalau sekarang ni para pelajar dikira sebagai mereka yang sedang berjuang, berjihad untuk menuntut ilmu, dikira sebagai pejuang fisabilillah. Mungkin sekarang ni kita tak ada lagi pejuang-pejuang yang pergi berperang di jalan Allah semua kan. Tetapi kita ada definisi yang tertentu yang khusus untuk mereka yang berada di bawah kategori orang yang berjuang fisabilillah. Seterusnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang musafir dengan perjalanan yang dibenarkan oleh syarak. Okey, Ibnu Sabil juga mungkin dia bermusafir dalam tempoh satu-satu tempoh, dan mereka ini layak menerima zakat, berada di bawah kategori asnaf zakat dengan syarat perjalanan dia itu adalah perjalanan yang dibenarkan oleh syarak. Dan akhir sekali kita dah sampai ke penghujung kuliah kita pada hari ini. Dari segi kesimpulan, Islam adalah agama yang melindungi dan bersifat tolong-menolong. Ia merupakan satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh. Bukan saja dalam aspek akidah, kita punya syariat yang berkaitan dengan ibadat lain, tetapi seluruh kehidupan kita telah ditentukan, ada garis panduan dalam Islam. Cara hidup yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk memuliakan manusia dan menghormati mereka agar mereka bahagia di muka bumi ini. Islam telah menggariskan panduan kepada umatnya untuk menguruskan harta masing-masing melalui zakat. Ia tidak membiarkan umatnya menguruskan semuanya dengan sendiri, dan Islam juga mengawal setiap individu agar sentiasa berlaku adil dan saksama terhadap orang lain. Jadi dalam bab zakat ni sendiri, Islam telah menggariskan panduanlah kepada umat Islam bagaimana kita nak menguruskan harta dan harta yang kita miliki lah. Okay? Jadi supaya kita tidak terpesong ataupun kita tidak lalai dalam menguruskan harta kita. Dalam harta kita sendiri sebenarnya ada hak
ada hak orang lain. Maksudnya hak yang perlu kita keluarkan, perlu kita beri kepada para asnaf-asnaf zakat tadi. Okey, jadi untuk mungkin ada pelajar-pelajar ataupun para peserta yang berminat untuk mengetahui lanjut tentang zakat ini, sekarang ni kita ada, mungkin boleh pergi ke website di Baitul Mal ataupun pejabat-pejabat zakat untuk mengetahui lebih lanjut tentang, terutamanya dari segi nisab, haul dan berapa kadar yang perlu dikeluarkan terhadap sesuatu zakat. Okey, saya rasa setakat ini saja, masa pun tidak mengizinkan. Saya akhiri kuliah kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.